Kerana kalau ditanya pada diri kita, kenapa kitanya kena solat? Kerana masa tu masa yang doa yang dimustajab di sisi Allah. Itu yang kita kena faham betul-betul. Dalam hidup kita ni, kalau orang tanya, bila masa yang mustajab dalam doa kita? Masa solat. Masa solat ni, masa yang paling mustajab doa di kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu mana kita solat, jangan kita tinggal untuk baca doa. Baca doa. Dalam hidup kita ni sentiasa baca doa. Bila kita baca doa, penuh dengan solat ni dengan doa. Ia menyebabkan orang Arab Badui yang baru masuk Islam ni, dia faham. Dia kata, kalau aku solat tapi aku tak boleh baca Quran. Jadi macam mana di saat mana aku tak boleh baca Quran tadi, aku nak sebut ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat peluang di mana Allah masih lagi memberi kesempatan umur dalam hidup kita untuk kita meneruskan lagi bekalan dalam perjalanan hidup kita untuk menuju ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah kita menambahkan ilmu dalam hidup kita ini, walaupun kita dalam suasana kita masih lagi dalam lingkungan tahanan terhad ini, tetapi kitanya jangan sekali-kali kita biarkan terbitnya matahari kita pada hari-hari sebegini tanpa kita menambahkan ilmu. Tambahkanlah ilmu pada diri kita. Bila kita tambah ilmu, maka bertambah dekatlah kita pada Allah. Dan sesuai juga dengan umur kita. Bila kita bertambahnya ilmu, biar bertambahnya pada di umur kita ini bertambah, maka bertambah jugalah ilmu dalam hidup kita. Jangan sekali-kali kita bertambah umur, tapi yang besar ialah yang disebut dengan harta benda kita, yang besar yang disebut dengan perut kita dan seumpamanya. Tetapi yang besar ialah ilmu. Ilmu itu semakin menambah dan semakin menambah. Setiap hari Isnin, kita berbicara tentang satu kitab yang disebut Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin ini kitab yang membicarakan tentang peringatan bagi mereka yang lupa. Kalau sekiranya dalam hidup kita ni, senang sangat untuk kita lupa. Yang dikarang oleh Abu Layth As-Samarkandi ini, dan kita banyak ilmu yang kita dapat daripada beliau ini sendiri, bagaimana kitanya diajar supaya sentiasa jangan sampai peringkat kita terleka dan terleka. Sebab
kita ni mudah sangat untuk kita jadi terleka. Dalam hidup kita ni berapa ramai di kalangan kita, bila kita dalam keadaan yang kitanya sentiasa sibuk dengan urusan dunia ini, menjadikan diri kita ni terleka terhadap tujuan dan matlamat asal kejadian yang Allah jadikan kita. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, hari ini kita sampai pada satu tajuk mengenai bab bagaimana doa kita untuk dimustajabkan di sisi Allah. Ini tajuk yang biasa orang kita sibuk tanya. Dalam hidup kita ni, kita diajar supaya sentiasa berdoa. Doa ni merupakan mukhul ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ad-doa mukhul ibadah. Doa ni otak kepada ibadah. Dalam hidup kita jangan biarkan diri kitanya tertinggal daripada berdoa. Sentiasa dalam keadaan berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Rasulullah yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ad-doa silahul mukminin. Doa ni senjata yang paling penting bagi orang mukmin. Dalam hidup kita ni, kita sentiasa berdoa dan berdoa kepada Allah. Tetapi ramai di kalangan kita, bila sebut tentang doa, dia pun mula disebut. Macam mana kita nak suruh doa kita dimustajab di sisi Allah? InsyaAllah, pada kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita diajar supaya berdoa sampai doa kita diterima di sisi Allah. Mustajab maknanya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam diri kita ni, kita berdoa biar mudah-mudahan kalaupun Allah tak mustajab di dunia, tetapi Allah mustajab waktu mana kita dalam kubur nanti. Allah mustajab waktu mana kita di pada mahsyar Allah nanti. Allah mustajab pada waktu mana kita berada di titian sirat nanti. Dan Allah mustajab saat mana kita masuk dalam syurga nanti. Ini doa kita ni kalaupun tidak mustajab di dunia, tetapi kita kena faham, mudah-mudahan Allah mustajabkan doa kita ini sampailah kitanya menghadap di hadapan Allah, sampailah kitanya bertemu dengan janji-janji Allah dalam hidup kitanya. Baik, hari ininya kita memulakan tentang tajuk ini. Abu Lis As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Dia bercerita bahawa seorang badui datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila badui itu datang dan berkata, "Ya Nabi Allah, ajarkan padaku sesuatu yang cukup bagi aku, sah bagi aku kerana aku tidak hafal sedikit pun daripada Al-Quran Karim." Boleh jadi Arab Badui ini dia baru masuk Islam. Bila dia baru masuk Islam, yang menyebabkan dia jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sebut kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajar pada aku untuk aku baca sesuatu dalam solat aku, kerana aku tak tahu nak buat apa dia. Nak suruh solat aku diterima di sisi Allah. Nak menghafal Al-Quran, aku tak hafal lagi. Aku tak ingat lagi. Jadi oleh demikian aku nak buat apa dia?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, "Qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim." Rasulullah ajar demikian. Dalam solat tu Rasulullah kata sebut macam ni, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada Arab Badui ni, oleh kerana kamu tak boleh baca ayat Quran, kamu tak ingat ayat-ayat suci Al-Quran Karim, apa yang kamu kena baca dalam solat kamu? Kamu sebutlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebut kalimah demikian sambil dihitung pada jari 5 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil Rasulullah sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 5 ni Rasulullah ajar demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Rasulullah ajar pada Arab Badui demikian, Arab Badui ni bila dengar je begitu, dia pun pergi terus. Mereka bangun tinggal. Maknanya dia pergi sembahyang ke, dia pergi buat apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar tersebut, wallahu alam lah. Tapi kemudian dia lalu kembali dan berkata, lepas pada lama raib je, datang balik, jumpa balik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, semua puji dan pujian untuk Allah. Mana pula untuk diri aku ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Kalau begitu, tadi semua puji-pujian untuk Allah. Mana pula untuk diri aku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bacalah Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Baca pula yang ni untuk diri kamu, Allahumma ighfirli, ya Allah tolong ampunkanlah dosaku, warhamni, dan tolong rahmatilah aku, wahdini, tolong bagi petunjuk pada aku, warzuqni, dan bagilah rezeki untuk aku, wa'afini, dan sihatkanlah tubuh badan aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar demikian. Sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah buat demikian tu, sambil Rasulullah hitung pada jari 5 Rasulullah lagi. Allahumma hdini, Allahumma ighfirli, kemudian warhamni, wahdini, warzuqni, wa'afini. 5 yang sebelah kanan, 5 sebelah kiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar disebut kalimah demikian. Lalu orang Arab Badui itu, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut saja begitu, dia pun bangun terus. Dia bangun. Kemudian dia pun bangun meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bila dia pergi jauh tu, Rasulullah sebut, sesungguhnya Badui itu telah memenuhi kedua tangannya daripada kebaikan jika dia menepati ajaran itu. Laqad mala'al a'rabi yadaihi minal khairi in huwa wafa bima qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, maka kalaulah orang Arab Badui itu dia buat sungguh apa yang aku ajar tadi, penuhlah segala kebaikan untuk diri dia, hasil daripada apa dia? Hasil daripada dia buat apa yang aku ajar pada diri dia tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar demikian. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ajar pada diri kita ni bila kita ada peluang solat, maka solat. Kerana kalau ditanya pada diri kita, kenapa kitanya kena solat? Kerana masa tu masa yang doa yang dimustajab di sisi Allah. Itu yang kita kena faham betul-betul. Dalam hidup kita ni, kalau orang tanya bila masa yang mustajab dalam doa kita, masa solat. Masa solat ni masa yang paling mustajab doa di kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu mana kita solat, jangan kita tinggal untuk baca doa. Baca doa. Dalam hidup kita ni sentiasa baca doa. Bila kita baca doa, penuh dengan solat ni dengan doa. Ia menyebabkan orang Arab Badui yang baru masuk Islam ni, dia faham. Dia kata, kalau aku solat tapi aku tak boleh baca Quran. Jadi macam mana di saat mana aku tak boleh baca Quran tadi, aku nak sebut ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dia pun pergi terus solat. Tengah solat tu barangkali dianya teringat, oh aku baru baca untuk puji Allah je baru, untuk diri aku. Dia datang balik jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, aku baca untuk puji Allah je. Yang tu untuk Allah, untuk diri aku. Diri aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut baca doa macam ni. Baca doa Allahumma ighfirli. Kemudian Allahumma ighfirli, ya Allah tolonglah ampun dosaku. Warhamni wahdini, ya Allah tolong belah kasihan pada diri aku. Yang ketiga, tolonglah tunjuk hidayah untuk diri aku. Kemudian untuk apa lagi? Warzuqni, ya Allah tolonglah bagi rezeki untuk aku. Wa'afini, dan yang kelima, tolonglah sihat tu badan aku ya Allah. Baca. Rasulullah kata bila orang Arab Badui itu dengar je begitu, orang Arab Badui itu bingkah bangun tinggal terus Rasulullah. Bila tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut terus, kalaulah orang Arab Badui tadi dia buat apa yang aku ajar pada dia, nescaya penuhlah segala kebaikan daripada dua belah tangan dia tadi, banyaknya kebaikan yang Allah bagi pada diri mereka tersebut. Pada diri kita ni, para penonton sekalian, jangan berhentilah baca doa. Sentiasa dalam hidup kita ni baca doa, Allahumma ighfirli wahdini wa'afini warhamni wa'afini, kemudian warzuqni, kemudian baca apa dia? Warzuqni wa'afini, ya Allah tolong sihat tubuh badan aku ni ya Allah. Ni doa-doa yang mudah je untuk kita baca. Allahumma ighfirli, ya Allah tolong ampun dosaku ya Allah.
dosa-dosa aku ni banyak dalam hidup. Kita baca demikian. Yang kedua, kita sebut pula pada Allah Subhanahu Wa Taala, lepas pada kamu ampun dosaku, warhamni, tolonglah belah kasihan pada aku ya Allah. Lepas pada kamu belah kasihan pada aku, wahdini, tolong tunjukkanlah jalan hidup aku ni Allah. Kemudian lagi apa dia? Kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada diri kita ni, warhamni, wahdini, warzuqni, tolong bagilah rezeki-rezeki yang selayaknya untuk dia aku dapat ya Allah. Kemudian akhir itu wa'afini, ya Allah tolonglah kamu sembuhkanlah tubuh badan aku ni daripada penyakit-penyakit yang menderita dalam tubuh badan kita. Ini doa yang beginilah cara ulama-ulama sebut pada diri kitanya untuk kitanya dimustajabkan doa. Ulama sebut lagi, yang pertama solat, yang kedua bila kita nak suruh doa kita dimustajab di sisi Allah, apa dia? Puji Allah. Jangan malas nak memuji Allah. Allah suka untuk dipuji. Lepas pada puji Allah, barulah kita cerita hajat kita dalam hidup kita. Jangan kita ni doa minta terus, ya Allah tolong sihatkanlah tubuh badan aku, ya Allah tolong gini pada diri kita. Puji Allah malas pada diri kita. Jangan demikian. Dalam hidup kita ni, di antara amalan yang perlu kita buat dalam hidup ialah puji Allah. Puji dan puji Allah. Allah ni dia suka hamba dia memujinya. Ini cara. Dan disebut di antara bagaimana nak suruh Allah tersenyum pada kita, ialah kita puji Allah dalam hidup ni. Bila kita ni puji Allah, Allah senyum melihat bagaimana tingkah laku peribadi kita ni sentiasa hidup dalam memuji dan memuji Allah. Sebab apa dia? Sebab kebanyakan manusia ni dia suka puji yang disebut dengan makhluk. Dia tak puji Khalik. Yang ni jadi masalah dalam hidup. Orang kita ni kan dia puji isteri dia puji anak-anak dia puji pasangan hidup dia puji kawan-kawan dia. Allah dia tak puji. Yang menyebabkan di waktu ini Allah ajar dalam hidup kita ni, di antara amalan yang patut sentiasa berterusan dalam diri kita ni, puji dan pujian untuk Allah. Berterusan pada diri kita ni demikian. Abu Lis berkata, Badui itu minta diajari sesuatu dalam bacaan sembahyang kerana ia belum mengetahui sedikit pun daripada ayat Al-Quran untuk dapat dibaca dalam sembahyang. Saya sebut awal-awal tadi. Orang Arab Badui ini diminta sangat tu kenapa? Kerana dia tak pernah lagi pada diri dianya membaca, dia tak erti lagi nak membaca ayat suci Al-Quran Karim. Oleh demikian, nak buat apa dia? Bila Allahu Akbar, angkat takbir itu solat, nak buat apa dia? Baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lepas tu sambung pula baca doa, Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni wa'afini. Ini doa-doa yang kita diajar supaya kita baca. Maka dianjurkan memakai kalimah itu dahulu, semoga itu memadai dengan membaca Al-Quran bagi orang yang belum mengetahui Al-Quran. Dengan syarat dia tak tahu langsung ayat suci Al-Quran Karim, benda apa yang dia kena buat pada diri dia kalau dia mula-mula masuk Islam. Baca doa tadi. Doa yang mudah saja pada diri kita. Habislah dalam bab tersebut. Kemudian Abu Lis meriwayatkan dengan sanadnya daripada Uthman bin Abi Al-Ash berkata, Atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi waja'un kada an yuhlikani faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam imsahu bi yaminik sab'a marrat wa qul a'udzu bi izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Diajar supaya baca demikian. Katanya Abu Lis riwayat sanad daripada Uthman bin Abi As, dia sebut, aku telah datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, atani Rasulullah telah datang menziarahi aku. Rasulullah datang ziarahi aku, wabi waja'un, sedangkan aku dalam keadaan sakit yang keadaan yuhlikini, yang hampir-hampir membawa kematian aku. Di saat mana aku tu sakit sungguh. Bila sakit sungguh, dalam keadaan aku ni sakit, lalu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok aku sakit ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, imsahu biyaminik sab'a marrat.
Ambil tangan kanan kamu tu, sapu tempat kamu sakit tu. Dan kamu baca doa ni sebanyak 7 kali. Rasulullah ajar supaya baca doa waktu mana dalam keadaan sakit, baca doa ni. Doa apa dia? Wa qul a'udzu bi'izzatillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Baca doa demikian. Saya berlindung dengan kemuliaan Allah daripada kekuasaan dia dan daripada bahaya apa yang aku rasakan dan aku bimbang dalam hidup aku. Aku bimbang akan datang nanti kesan apa dia. Ini doa ni baca sebanyak 7 kali. Wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadzir. Baca sebanyak 7 kali Rasulullah sebut demikian. Katanya Uthman bin Abil As ni sebut, maka aku lakukan apa yang diajar oleh Rasulullah itu dan Allah menghilangkan apa yang aku rasakan kesakitan itu. Tuan-tuan, sama juga dengan kita ni, zaman-zaman kita kena dengan virus-virus yang banyak ni kan, ramai orang kita ni berdebar takut-takut dia kena ujian itu. Ada di kalangan kita ni, dia jadi rasa takut pada diri dia. Lalu nak buat macam mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sapu dekat dada ni. Imsahu biyaminik. Sapu dekat dada kita ni. Ataupun tempat yang kita rasa sakit di atas muka kita ni ke, bila kita rasa sakit ya, sapu dengan sebanyak 7 kali. Baca 7 kali juga. Baca apa dia? A'udzu bi'izzatillah. A'udzu bi'izzatillah. Aku berlindung dengan segala kekuasaan Allah. Wa qudratihi, dan segala kemampuan dia. Min syarri ma ajidu, daripada segala apa yang terdapat yang buruk-buruk yang aku kena ni. Wa uhadzir wa uhadzir, dan segala apa yang aku bimbang dalam hidup aku. Sekarang ni orang kita ni bimbang lah. Bimbang dengan COVID-19 ni. Kita bimbang di tubuh badan kita. Ambil tubuh badan kita ni, baca. Sapu tubuh badan kita ni sebanyak 7 kali. Sapu tubuh badan kita ni sebanyak 7 kali. Apa dia? A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Baca kalimah demikian. Ni kalimah-kalimah yang diajar yang diajar oleh Rasulullah ni, kita baca dan kita sapu. Selain daripada tuan-tuan basuh tangan kita dengan pembasuh tangan ini sendiri, ataupun kita pakai mask di kalangan kita, bila kita nak keluar rumah tu, baca juga 7 kali. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Kita hembus tapak tangan kita ni, sapu seluruh tubuh badan kita ni. Sapu. Meremang bulu roma kita. Kita sapu, kita baca dengan kalimah yang diajar tadi. Lalu katanya Osman dia ceritanya, bila aku buat apa yang diajar oleh Rasulullah tu, aku ni nafas tu macam nak mati dah. Rasa dekat nak mati dah. Alhamdulillah, dengan doa-doa itu memustajabkan dan menyembuhkan penyakit yang aku rasa sakit itu sendiri. Dalam hidup kita ni doa-doa yang patut kita sentiasa buat amalan dalam hidup kita ni demikian. Abu Lis meriwayatkan dengan sanadnya daripada Atha berkata, man shalla 12 raka'ah lam yatakallam fiha thumma qara'a fi akhiriha 7 marratin Fatihatul Kitab wa ayatul kursi 7 marrat thumma qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat thumma yasjud wa yaqul Allahumma inni as'aluka bi ma'aqidil izzi min arshik wa muntahar rahmatin min kitabik wa bismikal azim wa jaddikal a'la wa kalimatikal tammah summa du'a ustujibalah. Rasul katanya, Atha dia sebut, siapa-siapa yang dia semayang sunat sebanyak 12 rakaat.
dia semayang sunat 12 rakaat. Mana-mana orang yang semayang sunat 12 rakaat, kemudian la yatakallamu fiha. Lepas pada bagi salam tu, dia tidak bercakap. Tak ada percakapan biasa. Sambung terus. Summa qara'a fi akhiriha sab'a marrat Fatihatul Kitab. Kemudian lepas pada dia sembahyang je, lepas pada selesai sembahyang, dia baca Fatihah sebanyak 7 kali. Wa ayatul kursi sab'a marrat, dan baca pula ayat kursi 7 kali. 7 kali. Summa qala, kemudian dia pun baca. Lepas pada baca Fatihatul Kitab 7 kali, kemudian baca ayat kursi 7 kali. Lepas itu dia sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak mana dia sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah? Sebanyak 10 kali, asyara marrat. Lepas pada dia sebut sebanyak 10 kali itu, summa yasjud, kemudian dia sujud. Lalu dalam sujud dia disebut Allahumma inni as'aluka bimu'aqidil izzi min arsyik, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memohon pada kamu dengan kekuatan kemuliaan kamu daripada arasy kamu, wa muntahar rahmah, dan kemuncak kerahmatan kamu, min kitabik, daripada kitab kamu, wa bismikal azim, dan dengan nama kamu yang mulia, wa jaddikal a'la, dan juga dengan dan kalimah kamu yang paling utama. Nah, dia baca demikian. Wa bismikal azim wa jaddikal a'la, yang utama, wa kalimatika tammah, dengan nama kamu yang penuh dengan kesempurnaan. Summa du'a ustujibalah. Kemudian dia baca doa-doa yang dia nak. Baca dalam bahasa Melayu pun tak apa. Dalam bahasa Arab tak apa, dalam bahasa Jawa pun tak apa. Bila dia sujud tu, dia lepas pada dibaca doa Allahumma inni as'aluka bimu'aqidil izzi min arsyik wa muntahar rahmatin min kitabik wa bismikal azim wa jaddikal a'la wa kalimatika tammah. Summa doa. Kemudian dibaca doa. Mana-mana doa yang dia nak, ustujibalah. Wajib mustajab doa untuk dia. Ni orang yang sibuk tanyakan, macam mana nak suruh doa mustajab? Doa mustajab ni lah cara. Antara caranya, semayang sunat 12 rakaat. Jangan bercakap. Lepas ada semayang sunat 12 rakaat, kemudian akhir je, selesai saja semayang tu, baca Fatihah sebanyak 7 kali. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebanyak 7 kali. 7 kali ya. Lepas pada baca 7 kali, baca pula ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lam ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sebanyak 7 kali juga. Habis je sebut yang tu sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali pula. 10 kali pula doa kita. Kemudian lepas tu summa yasjud. Sujud terus. Sujud tu dalam doa, dalam sujud tu baca doa ni. Allahumma inni as'aluka bimu'aqidil izzi min arsyik wa muntahar rahmah min kitabika wa bismikal azim wa jaddikal a'la wa kalimatikal tammah. Summa doa. Kemudian bacalah doa. Baca doa yang kita hajat tadi. Bila kita baca doa yang kita hajat tadi, wajiblah mustajab doa tadi. Doa yang kita minta tadi. Ni. Kadang-kadang kan ada orang tanya, Ustaz, nak buat macam mana Ustaz? Orang tak bayar hutang saya. Saya dah minta banyak kali dah. Baca doa. Doa biar Allah lembutkan hati dia. Kadang-kadang orang yang berhutang tu, dia terfikir terus, aku ni kalau aku mati dalam keadaan aku tak bayar hutang orang ni, maka nescaya di waktu ini akunya tak terlepas di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Lebih baik aku bayar sekarang
datang dalam hati dia tu perasaan nak bayar hutang. Ni biasa ni terjadi. Tuan-tuan akan jumpa dengan orang-orang yang hidup dia dalam keadaan yang diuji sebegini rupa dalam hidup dia. Lalu macam mana kita nak minta dengan Allah yang benar-benar betul-betul pada diri kita? Ni di antara caranya. Caranya untuk kita biar doa kita dimustajabkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maimunah binti Sa'ad, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu sedang berdoa sesudah semayang. Lalu Rasulullah tanya pada Salman, "Ya Salman, laka hajatun ila rabbik?" Wahai Salman, kamu ada hajat ke dengan Tuhan kamu? Qala na'am ya Rasulullah. Lalu Salman jawab, ya Rasulullah, ada hajat ya Rasulullah. Qala faqaddimu baina yaday du'aika tsanaa ala rabbik wasifhu kama wasafa nafsahu wasabbihu tasbihan wa tahmidan aw tahlilan. Lalu Rasulullah kata, mulakan doa kamu dengan memuji nama Tuhan kamu dan sifat-sifat dia kama wasafa nafsah, sebagaimana Allah sifatkan diri dia macam mana. Kamu puji Allah. Wasabbihu tasbihan, kamu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, puji pada Allah sebagaimana dia tasbih. Wa tahmidan wa tahlilan, dan kemudian kamu puji Allah dan kamu sebut la ilaha illallah. Faqala Salman, wa kaifa uqaddimu as-sanaa ya Rasulullah. Lalu Salman Al-Farisi pun tanya balik Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana aku nak puji Allah itu macam mana sebenarnya? Naqra'ul Fatihah thalatha. Lalu Rasulullah jawab, taqra'ul Fatihah thalathan, bacalah Fatihah tu sebanyak 3 kali. Fa innaha sana'ullahu ta'ala lillahi ta'ala, kerana Fatihah tu puji-pujian bagi Allah. Kalau ditanya macam mana nak suruh pada diri kita ni sentiasa puji Allah, lalu baca Fatihatul Kitab. Baca sebanyak berapa kali? 3 kali. Fa innaha sana'ullahu ta'ala. Faqala fa kaifa asifuhu. Lalu ditanya balik pada Rasulullah. Salman ditanya, bagaimana pula untuk nak menjadikan sifat pada nak sifat Allah tu bagaimana ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, taqra'u suratus samad salasan. Baca surah As-Samad sebanyak 3 kali. Rasulullah sebut demikian. Salasan, 3 kali. Samad ni apa dia? Surah Samad ni surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fa innaha sifatullah wasafa nafsahu, kerana Allah telah mensifatkan diri dia dalam surah tersebut, menggambarkan bagaimana dirinya. Qala, lalu Salman Al-Farisi tanya lagi, fa kaifa usabbihu, bagaimana aku nak bertasbih pada Allah? Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut begini je tasbih pada Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar summa tas'alu hajatak. Lepas pada itu kamu mintalah segala hajat-hajat yang kamu inginkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas pada kamu buat demikian. Maknanya Rasulullah ajar pada kita kan, kalau kita nak suruh doa kita mustajab, Rasulullah ajar pada Salman Al-Farisi. Macam mana? Yang pertama, baca Fatihatul Kitab 3 kali. Baca Fatihah 3 kali. Lepas pada baca Fatihah 3 kali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut baca Qul huwallah 3 kali. Lepas pada baca Qul huwallah 3 kali, sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca berapa kali? Yang ni Rasulullah tak sebut. Tapi kitanya sebaik-baiknya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Baca 10 kali. Ini saya sebut tu 10 kali. Tapi Rasulullah tak sebut. Sekali je disebut ni. Summa tas'alu hajatak. Lepas pada itu kamu mintalah hajat-hajat kamu. Ya Allah, aku nak begini, aku nak begini. Ya Allah, aku nak suruh kehidupan aku jadi begini, kekeluargaan aku begini, belajaran aku begini, segala benda dalam hidup kita ni begini ni daripada mana? Daripada hajat dan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang baca astaghfirullahal azim sebanyak 3 kali setelah mana dia selesai solat dia, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan semua dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan itu sendiri. Lepas pada solat dia, astaghfirullahalazim. Jangan cepat nak lipat sejadah, jangan cepat nak bingkak bangun tinggalkan solat, jangan. Walaupun kita tak solat berjemaah sekarang di masjid dan di surau, tapi kita kena faham, bila kita dalam keadaan yang sebegini, peluang pada diri kitanya, lepas pada solat bagi terus. Lepas pada solat tu, mulut kita sebut terus astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Nescaya Allah ampunkan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan itu sendiri. Abu Lis berkata, jika istighfar itu disertai dengan rasa menyesal dalam hati, maka benar-benar dia minta ampun dan pasti akan mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara demikian pada diri kita. Al-Hasan, disebutnya gambaran pada diri kitanya, untuk kitanya, bila kita minta ampun pada Allah, nescaya Allah akan ampunkan dosa kita. Dengan cara bagaimana kita minta ampun tadi? Istighfar pada Allah sebanyak mungkin. Ini di antara 2-3 kaedah pada pagi yang baik sampai tengah hari ini. Kita belajar tentang kaedah bagaimana doa-doa kita nak dimustajabkan di sisi Allah. Kita dah ada cara yang diajar tadi. Yang pertama, kitanya melalui solat, doa kita mustajab. Yang kedua, puji bagi Allah. Allah dia nak pujian-pujian ini. Yang ketiga, melalui amalan. Amalan-amalan kita buat. Antara amalan yang kita nak suruh kita ni betul-betul disembuhkan penyakit kita, di antaranya sapu pada tempat yang kita sakit. Alhamdulillah. Kita sebut waktu mana kita kena yang disebut dengan dalam keadaan kita sakit, baca doa 7 kali baca doa apa dia? A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini kalimah yang paling baik untuk kita buat. Kalau kita sakit dekat mana, terasa bergerak tu badan kita ni, ada benda yang bergerak dalam tu badan kita, pegang tempat tu, baca a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu cara demikian pada kita. Ataupun kita semayang 12 rakaat, kemudian lepas pada tu baca Fatihatul Kitab, kemudian ayat Fatihatul Kitab sebanyak 7 kali, kemudian baca ayat kursi sebanyak 7 kali, kemudian kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lepas pada tu kita dah sebut sujud. Lepas sujud tu baca doa, Allahumma inni as'aluka bi mu'aqidil inzil min arsyik wa muntaha rahmat min kitabik wa bismikal azim wa jiddikal a'la wa kalimatikal tamah summa doa. Kemudian kita baca doa yang kita nak tu lah. Sama ada kita nak baca doa Allahumma inni as'aluka tadi, yang tu lebih baik lah, ataupun kita ni sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Lalu lepas pada tu kitanya doa pada Allah dengan doa-doa yang dimustajabkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi. Mari sama-sama kita baca doa. Mudah-mudahan doa kita diaminkan oleh para malaikat Allah dan semua mereka-mereka yang mukmin pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, seringkali di kalangan kita terkeliru di antara wakaf dan juga sedekah. Wakaf merupakan satu bentuk yang kita telah kurniakan daripada harta benda kita untuk kita serah kepada yang disebut dengan orang yang menjaga wakaf ini sendiri, ataupun kita serah kepada mereka yang selayaknya untuk menjaga wakaf kita, dan wakaf ini tak boleh diambil kembali dan dia berbentuk kekal dan dia dalam bentuk yang boleh berpanjangan, pahala yang berpanjangan. Kalau kita sebut tentang sedekah, di mana sedekah Allah bagi pada diri kita, kita bagi dalam bentuk yang kadang-kadang sekejap saja dia boleh habis dalam bentuk demikian. Kadang-kadang sedekah makanan, sedekah yang disebut dengan pakaian yang akhirnya akan luntur, yang akhirnya akan hilang, dia panggil demikian. Tapi sedekah ni pun dapat pahala juga, pahala bawah sedikit daripada wakaf. Wakaf lebih utama sebab dia berkekalan, berpanjangan. Pahala tu akan berpanjangan selagi mana kalau kita wakaf tanah, kita wakaf yang disebut dengan bangunan, wakaf yang dinamakan dengan kegunaan pelajar-pelajar, anak-anak yatim, orang miskin dan sebagainya, kita wakafkan dia. Konsep ini yang telah dibangunkan oleh Universiti Al-Azhar, yang dia telah menjadikan suasana kawasan mereka tersebut, separuh daripada bumi Kahirah itu menjadi tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh pemilik-pemilik pada Universiti Al-Azhar, yang menyebabkan akhirnya segala harta orang Islam menjadi milik dan kekal pada orang Islam ini sendiri. Saya telah bangunkan sistem wakaf ini semenjak saya pulang daripada Universiti Al-Azhar, di mana saya bangunkan untuk Ma'had Tahfiz, yang saya telah bangunkan Ma'had Tahfiz di Kelantan, saya telah bangunkan juga di Jerantuk Pahang, saya bangunkan juga Ma'had Tahfiz di Shah Alam, saya bangunkan juga Ma'had Tahfiz di Pulau Langkawi, dan yang terakhir saya sedang bangunkan di Kuala Terengganu. Alhamdulillah, semua ni kita telah bangunkan dengan tersusun, dan kemuncak kita telah bangunkan satu bangunan wakaf yang kita telah beli untuk daripada pemiliknya orang bukan Islam. Pemiliknya orang bukan Islam. Kemudian kita beli bangunan yang ada ini 3 lot untuk kita bangunkan menjadi bangunan wakaf, insya-Allah. Wakaf ini akhirnya namanya kita akan letak kepada Ma'had Tahfiz An-Nabawi. Setelah mana tuan-tuan wakaf, tuan-tuan telah memberi, bila tuan-tuan memberi tersebut, bila tuan-tuan bagi je uang dalam bentuk duit, kita akan bayar terhadap bangunan ini. Bila kita dah bayar bangunan ini, setelah mana selesai kita bayar semua, kita niat, ya Allah, terimalah amalan wakaf ini dan dia akan berkekalan, dan saya dan juga sahabat-sahabat akan letakkan dalam trustee, dipanggil pemegang amanah untuk bangunan ini, untuk diteruskan. Lepas pada ini diteruskan oleh siapa yang menjaga, dia tak boleh menjadi pemilik, tetapi dia menjaga milik Allah. Senang ceritanya, sebagaimana kita bangunkan yang disebut dengan Ma'had Tahfiz, kita beli tanah kemudian kita wakafkan. Demikian juga dengan kita lakukan dalam di atas nama yang peringkat awal ini, kita letak di atas nama Ma'had Tahfiz, dan mudah-mudahan dia tidak menjadi milik pada sesiapa pun, tetapi dia milik Allah, yang kita tolong jaga terhadap bangunan ini, yang kita tolong, maksudnya kita menjaga amanah, tanggungjawab yang dipertanggungjawab pada kita, sampailah generasi-generasi lepas pada ini akan dipahami dia memegang amanah untuk dia nak jadikan bukan harta dia, tetapi harta Allah yang dikembangkan dengan kerja-kerja agama ini sendiri, insya-Allah. Terima kasih di atas setiap pewakaf-pewakaf. Saya sekarang ni kemuncak kita buat college di U12 ini. Saya telah bangunkan, saya telah cari bangunan di tepi jalan besar, jalan raya yang lalu lintas. Tuan-tuan yang lalu kawasan ini, tuan-tuan akan boleh lihat nanti, insya-Allah. Kemudian lepas pada tersebut, tuan-tuan bolehlah untuk kita saling membangunkan anak-anak yang dah habis 30 juzuk Al-Quran. Mereka menghafal di tempat ini, kemudian mereka menyambung belajar hadis Rasulullah, dan mereka menyambung kepada peringkat yang tertinggi. InsyaAllah kita bangunkan College An-Nabawi, insyaAllah, di bangunan ini, dan kita manfaatkan. Kalau tidak, kalau kita tak beli dan kita tak wakaf, dia selama-lamanya kita terpaksa menyewa
dan kita bagi income ini kepada pemilik yang bukan Islam, rugilah pada diri kita. Baik kita beli bangunan ini, kemudian kita beli dan kita wakaf, kita jadikan hak milik orang Islam. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah manfaatkan, Allah jadikan harta-harta kita bermanfaat sampailah kita menghadap di hadapan Allah. Bila kita mati, kita tengok pahala kita berpanjangan sampai dan sampai. Tuan-tuan, jangan terlepas peluang ini. Ini peluang keemasan. Bagi sesiapa yang ingin mewakaf, jom bersama hubungi talian di talian yang tertera di bawah ini, 0136171941 untuk mewakafkan, insya-Allah. Kemudian saya telah sebut pada sahabat-sahabat, mari kita yang wakaf 5,000 ke atas, 5,000 ke atas, kita akan letak nama dia di bawah nama-nama Allah. Kita tampalkan di dinding bangunan ini. Setiap kali mana orang datang, orang baca doa, ya Allah, bagilah pahala kepada orang yang telah mewakafkan ini. Yang bawah pada 5,000 itu pun orang baca doa juga. Bukan tak baca doa, tapi kita buat dalam bentuk umum, general begitu. Tapi pahala sampai ke tak sampai? Tetap sampai di kalangan kita. Jangan risau, jangan bimbang. Allah sediakan setiap di kalangan kita ni pahala-pahala yang berlipat kali ganda setiap kali mana kita berinfak di jalan Allah. Saya sentiasa sebut bahawa bila kita wakaf, kita bukan wakaf untuk saya, tidak. Tuan-tuan tidak wakaf kepada yang disebut dengan pada ma'had tahfiz, itu tidak. Tapi tuan-tuan telah mewakafkan untuk diri tuan-tuan sendiri. Di akhirat nanti, tuan-tuan akan berjumpa balik pahala-pahala ini. Selagi mana kita tak mati ni, kita tak nampak lah. Tapi bila kita mati nanti, kita nampak pahala wakaf itu sampai dan sampai pada kita. Siapa yang nak mewakafkan untuk arwah ibu dia, arwah ayah dia, arwah-arwah yang telah meninggal dunia, untuk anak-anak kesayangan dia. Inilah peluang. Kesempatan kita untuk membina istana-istana yang indah pada mereka dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana kekal bangunan ini, berkekalan, berterusan di tempat yang baik ini sendiri, insya-Allah. Kami akan manfaatkan bangunan wakaf ini untuk manfaat kerja-kerja agama, insya-Allah. Demikian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.